Assalamualaikum. Komunikasi antara budaya merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kerana ia dapat menghubungkan individu yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Budaya dan subkultur yang berbeza mungkin mempunyai peraturan dan norma yang berbeza mengikut kawasan, wilayah dan negara, menunjukkan bahawa memahami budaya yang lain memudahkan komunikasi dan mewujudkan silang budaya. Konsep asas komunikasi antara budaya. Secara asasnya, komunikasi antara budaya merupakan saling hubung antara komunikasi dan budaya. Komunikasi secara asasnya merupakan proses penyampaian atau memindahkan mesej dari seorang kepada seseorang yang lain dengan memberikan kefahaman terhadap mesej yang disampaikan dengan makna kefahaman yang sama. Manakala budaya, menurut Ibn Khaldun berpendapat, budaya merupakan kelasiman cara hidup manusia yang mempunyai intelek dan daya pemikiran. Melalui intelek, manusia dapat memahami antara satu sama lain. Komunikasi antara budaya mempunyai 5 prinsip utama. Pertama, komunikasi adalah proses yang dinamik, merujuk kepada proses komunikasi yang mana ianya bersifat berterusan dan tidak mempunyai penghujung. Mesej yang disampaikan akan sentiasa berubah dengan kadar budaya yang juga turut berubah. Kedua, komunikasi adalah simbolik, merujuk kepada kebolehan manusia menukar, membuat dan mencipta simbol yang mewakili interaksi dalam komunikasi. Yang ketiga, komunikasi adalah sistematik pula, ialah komunikasi yang akan berlaku dalam situasi yang mempengaruhi bagaimana cara berkomunikasi dan mesej itu dihantar mesti sentiasa mengikut konteks agar tidak terpesong dari matlamat dan tujuan komunikasi. Keempat, prinsip komunikasi melibatkan inferensi adalah kesimpulan terhadap apa yang dialami atau disampaikan oleh orang lain. Sebagai contoh, pada akhir mesej yang disampaikan, kita mentafsir sama ada dengan perkataan yang disampaikan. Kelima adalah komunikasi yang mempunyai kesan, iaitu dalam berkomunikasi ianya perlu jelas dan mudah difahami. Seperti dalam satu budaya terdapat berbagai jenis sapaan, antaranya kita mengangkat tangan ketika seseorang lalu di hadapan kita, maka penerima akan mentafsir sebagai sapaan dan kita akan membalasnya kembali dengan mengangkat tangan kembali ataupun dengan memberi senyuman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus bin Jamalul Habib, nombor metrik 267185. Corak budaya. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat mengukur aspek budaya organisasi, iaitu 4 dimensi nilai oleh Hofstede Value Dimension dan bagaimana budaya memberi respon kepada mesej dalam proses komunikasi yang diketengahkan oleh Edward T. Hall. 4 dimensi tersebut ialah individualism dan collectivism, iaitu uncertainty avoidance, power distance, masculinity dan femininity. Manakala Edward T. Hall memperkenalkan konsep budaya, iaitu high contact dan low contact. Implementasi dimensi ke dalam organisasi. Kepelbagaian budaya adalah perkara yang penting kerana kini di tempat kerja, sekolah serta tempat-tempat awam yang kita duduki mempunyai berbilang budaya, bangsa dan kumpulan etnik yang semakin lama semakin meningkat. Dari sudut organisasi, dapat dilihat keperluan dalam komunikasi antara budaya, terutama dalam komunikasi antara individu dengan individu lain dan dalam organisasi dengan organisasi yang lain dapat membangunkan jalinan antara budaya. Kumpulan kami menjadikan syarikat Top Glove sebagai contoh yang mengaplikasikan 4 dimensi nilai oleh Hofstede. Individualism dan kolektivism. Dimensinya ialah sejauh mana masyarakat boleh digabungkan ke dalam kumpulan serta kebergantungan mereka yang sama ada dirasakan pada kumpulan mahupun kepada diri sendiri. Budaya individualism ni lebih tertumpu kepada penekanan individu, iaitu kepada diri mereka sendiri dan lingkaran terdekat yang mereka kurang bergantung kepada masyarakat. Memulakan berusaha dan mencapai kejayaan secara bersendirian. Persaingan adalah pembakar semangat. Manakala kolektivism menekankan aspek kumpulan dan matlamat pasukan, menerapkan bahawa individu dalam pasukan perlu memberikan kesetiaan kepada kumpulan dan menjaga ahlinya. Perkara yang paling mustahak adalah bagaimana menuju matlamat. Kepercayaan dan nilai merupakan asas, menyebabkan orang luar atau orang baru sukar untuk masuk ke dalam kumpulan. Struktur organisasi fungsian. Menurut Tammy and James 2008, bentuk struktur organisasi fungsian adalah bentuk fungsi pembahagian kerja mengikut jenis berdasarkan persamaan dalam kepakaran, kemahiran dan aktiviti kerja. Contohnya operasi, pemasaran dan pengeluaran.
Walaupun fungsi setiap unit berbeza, tetapi menjalankan aktiviti yang diperlukan oleh organisasi dalam mencapai matlamat organisasi. Rajah menunjukkan struktur organisasi fungsian yang digunakan oleh syarikat Top Glove dalam memenuhi keperluan budaya organisasi di Jepun. Diketuai oleh pengarah urusan dan dibahagikan kepada beberapa unit, iaitu unit operasi, pemasaran dan pengeluaran. Unit-unit berkenaan diketuai oleh seorang pengurus dan eksekutif, manakala staf dibahagikan kepada beberapa kumpulan bagi menumpukan kepada kerja berpasukan setiap unit. Kumpulan ini boleh memberikan persaingan dalam unit dan membuahkan idea yang bernas dan baru. Assalamualaikum. Di sini saya ingin menerangkan mengenai uncertainty avoidance. Dalam kehidupan ini, manusia tidak dapat mengagak apakah yang akan terjadi kepada kita pada masa yang akan datang, sama ada perkara baik ataupun buruk. Uncertainty terbahagi kepada dua, iaitu low uncertainty dan high uncertainty. Berdasarkan perkara di atas, syarikat ini mengetahui keadaan budaya yang digunapakai oleh organisasi Jepun dalam pengurusan. Dalam kajian yang telah dibuat oleh Hosford, mendapati bahawa Jepun lebih gemar menggunakan low uncertainty avoidance kerana di Jepun sering berlaku bencana alam seperti gempa bumi, taufan, tsunami dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Mahfuzah binti Muhammad, bernombor metrik 266358. Masculinity dan femininity ini berkait rapat dengan jantina, lelaki dan perempuan. Ia dirujuk sebagai erti kata sukar dan lembut. Ia bermaksud memberi keutamaan dari segi pencapaian tingkah laku dan sikap terhadap kesaksamaan jantina. Perkara ini juga menekankan kepada bagaimana budaya itu dapat menerima peletakan dan peranan kedua-dua jantina dalam masyarakat dan organisasi. Sebagai contoh, seorang lelaki ikon kepada perempuan dari segi keprihatinan melindungi orang yang tersayang. Namun begitu, masih ada kerjasama daripada kedua-dua pihak jantina ini. Oleh itu, syarikat Top Glove perlu menitik beratkan masalah gender agar selari dengan keperluan organisasi dan masyarakat. Komunikasi antara budaya merupakan perkara yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan organisasi. Setiap kumpulan masyarakat membawa ciri budaya yang unik yang mana mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Oleh yang berkenaan, kita perlu sentiasa peka terhadap budaya yang terdapat di sekitar kita, terutama bagi mewujudkan keharmonian. Organisasi termasuk syarikat Top Glove juga perlu peka dalam mengetahui budaya sesebuah kawasan yang ingin dimasuki. Sekiranya benar-benar faham akan budaya berkenaan, akan memudahkan sesebuah organisasi dalam merancang menerapkan budaya tersebut ke dalam organisasi. Sekian, terima kasih.